إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم إلى حضرة والدينا ولمشايخنا معلمين جميع المسلمين والمسلمين وخصوصا إلى هذا الكتاب أما أعوذ من حسب الله تعالى على نبي موسى وبسم سليمان ومن الأسلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. أما بعد، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nasihat yang ke-9, tinggikan himmahmu dan lawanlah nafsumu dan buatlah bekalan akhirat. Wahai anakku yang tercinta, jadikanlah himmahmu itu dalam meninggikan rohaniyahmu. Ya, jadikan himmah ni kesungguhan. Jadikan kesungguhan kita, keinginan kita, kesungguhan kita dalam meninggikan rohaniyahmu. Ya, maksudnya, ya, jadikanlah kemahuan kita ni, kehendak kita ini, keupayaan kita, kesungguhan kita dalam meningkatkan rohani kita. Ya, dan jadikanlah segala kegagalan itu berada di pihak hawa nafsu dan selalu gagalkan nafsu. Ya, selalu gagalkan nafsu dan selalu tingkatkan rohani. Ya, roh kita bersihkan, sungguh bersihkan dan terus bersihkan. Dan tak rugi jadi orang yang bersihkan rohani dia. Sebab rohani yang bersih ini dalam kasih sayang Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat sayang kepada orang yang berusaha untuk membersihkan rohaninya dan jasmaninya. Ya. Dan jadilah kematian itu hanya pada badanmu. Kerana tempat tinggalmu ialah liang kubur. Jadilah biar badan kita mati, tapi rohani kita tetap hidup bersama Allah. Maksudnya, hati kita sentiasa tetap hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada segi zahirnya, orang bawa jenazah kita ke liang kubur, tetapi pada hakikatnya ramai orang yang menyambut kita di alam barzakh. Ramai orang yang menunggu akan kehadiran kita di alam barzakh. Kita tengok sejarah bagaimana Uwais Al-Qarni. Orang tak kenal dia, tapi penghuni langit kenal dia. Sehingga kan, ketika saat kewafatannya, kain kafannya sahabat sampai pelik. Dah tersiap, dah tersedia. Orang nak pergi, sahabat-sahabat nak gali liangnya, liang kuburnya dah siap tergali. Siapa dia? Wallahu alam. Baik. Dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu pada setiap masa. Maka jangan sekali-kali engkau datang ke sana tanpa bekalan. Sebab itu bila ditanya kepada salafus soleh, perkara apa yang paling kau takut? Dia kata kematian. Bila ditanya sebahagian dari salafus salih
perkara apa yang kamu paling sayang? Kematian. Nampak Ada dua keadaan. Satu, bila ditanya benda apa paling kau takut, mati. Satu lagi, bila ditanya benda apa paling kau cinta dan paling kau sayang, mati. Baik. Sebab apa benda yang paling ditakuti mati? Kerana perkara yang paling orang tak tahu. Sama ada husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu paling ditakuti. Kita baik, tapi kita tak tahu akhir kehidupan kita. Kita tak tahu. Dan perkara yang paling disayangi adalah mati. Sebab apa? Sebab orang saleh, dia memang teringin Allahu, sangat-sangat teringin untuk menemui Allah dan menemui Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ketika wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah, menangis esak-esak. Rasulullah panggil. Ini ketika sakaratul maut. Rasulullah sedang nazar. Rasulullah panggil Allahu. Rasulullah panggil Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Kemudian Rasulullah bisik kepada telinga Sayyidatina Fatimah, ya Fatimah Az-Zahra, wahai anakku, tidak lama lagi engkau akan menyusul akan aku. Rasulullah kata, tak lama lagi kau akan ikut aku. Selepas Rasulullah bisik ke telinga Sayyidatina Fatimah berhenti menangis dan tersenyum. Kalau tak silap Abi, Sayyidina Aisyah bertanya kepada Sayyidina Fatimah, wahai Sayyidina Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah ke telinga kamu? Kata Sayyidina Fatimah, Rasulullah membisikkan, aku tidak lama lagi akan mengikuti Nabi. Senyum Sayyidina Fatimah. Dan selepas 2 tahun, kalau tak silap Abi, kewafatan Rasulullah SAW, Sayyidatina Fatimah juga meninggal mengikut akan ayahnya yang tercinta. Allah. Dan berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, badan kita itu tidak ubahnya laksana sangka burung ataupun kandang binatang. Maka fikirkan baik-baik untuk dirimu, dan tentukanlah bagi dirimu yang mana satu di antara dua perumpamaan ini. Dia kata Sayyidina Abu Bakar, badan ni dia macam sangka burung ataupun macam kandang binatang. Kita nak letak mana? Sangka burung ni orang letak di mana? Orang gantung tinggi-tinggi. Atau nak jadi kandang binatang, kandang kambing, kandang kerbau, kandang itik. Kita nak letak tubuh kita ni di mana? Sebagai apa perumpamaan di antara dua perumpamaan? Sebab itu kata Nabi SAW, dalam diri manusia ini adanya seketul daging. Kalau baik daging tu, baiklah satu badan. Kalau jahat daging tu, jahatlah satu badan. Apa dia? Hati. Apa dia? Hati. Hati yang baik, badan ni akan jadi orang baik. Kalau hatinya tak baik, badan ni akan berbuat perkara yang tidak baik. Orang yang tak nak dengar nasihat daripada hati yang sombong, lalu badan dia akan lawan. Dia akan menunjukkan tindak balas kesombongan tersebut. Sebab itu hatta Nabi sebut, bila ada sahabat-sahabat yang tidak ada harta untuk bersedekah, Nabi cakap apa? Senyum itu satu senyum. Belajar senyum. Setiap kali kita senyum, maka dikira satu sedekah. Belajar senyum.
pandai senyum. Kerana senyum itu satu sedekah dengan kawan-kawan senyum. Baik. Jikalau engkau laksana burung yang terbang tinggi, maka ia akan terbang dengan riang gembira apabila mendengar seruan. Seruan apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Kalau kita seperti mana seekor burung yang bebas, bila sampai seruan, baliklah kepada Tuhan, engkau akan terus terbang tinggi sehingga engkau akan hinggap di puncak pohon-pohon syurga yang tinggi. Tubuh badan yang baik, pada ketika itu kita akan keadaan redha dan direda. Orang yang redha dengan Allah, iaitu orang yang redha dengan segala hukum hakam Allah. Habis selalu pesan dekat kamu, pesan dekat kamu, tanah haram ni, tahu tanah haram tu kat mana? Mekah, Madinah. Tanah haram ini dijaga oleh malaikat setiap penjuru tanah haram. Jadi tanah haram ni berkat tak? Berkat tak? Baik tak? Baik tak? Baik. Jadi apakah semestinya orang yang berada di tempat yang baik boleh jadi baik? Channel lo. Mesti tak? Orang yang ada duduk tempat yang baik boleh jadi baik? Tak. Sebab yang memilih untuk kita jadi baik atau tidak baik adalah Allah, walaupun tempat tu tempat baik. Walaupun di tanah haram, tempat tu dah baik, tetapi jika Allah menghendaki kita berada dalam kebaikan, Dia akan kurniakan kepada kita kebaikan. Lepas itu kita dengar, walaupun di tanah haram, tapi masih ada orang mencuri, orang kena potong tangan, orang kena pancung. Jadi salahnya tanah haram tu bukan orang yang berada di tanah haram. Kerana apa? Apabila kita tidak redha dengan hukum Allah, kita tidak boleh diradai oleh Allah. Redha dengan hukum Allah. Hukum ni bukan syariat saja, zahir batin. Pada hakikatnya, pada syariatnya, ya, pada segala perkaranya. Sihat kita redha, sakit pun kita redha. Senang kita redha, susah pun kita redha. Sebab apa kita redha? Sebab yang mendatangkan semua perkara adalah Allah. Ketika kenapa senang redha, susah redha? Abi dulu pernah tanya dengan guru Abi benda ni. Senang redha, susah redha, sihat redha, sakit redha. Kita pernah tanya dengan guru Abi. Guru Abi jawab senang. Kamu pernah dengar cerita Nabi Ayub? Abi kata pernah. Kalau kamu pernah dengar cerita, maka tak perlulah aku ceritakan dia. Senang. Nabi Ayub siapa? Nabi ke orang biasa? Sebelum Nabi Ayub Nabi Ayub kan sebelum Nabi Ayub sakit. Nabi Ayub kan sakit kan? Sebelum Nabi Ayub sakit, Nabi Ayub ni kaya. Anaknya ramai. Dan semasa Nabi Ayub jatuh
miskin disebabkan sakit semua, isterinya tinggalkan dia. Nabi Ayub redha tak? Nabi Ayub redha. Rupanya hasil daripada redha itu, lalu Allah gantikan berganda-ganda kekayaan Nabi Ayub, harta Nabi Ayub dan keluarganya yang terbaik. Selepas daripada Nabi Ayub ini redha dengan takdir daripada Allah. Kenapa Allah Ta'ala bagi kita sihat, kemudian Allah bagi kita sakit? Sebab Allah sayang. Ada tak manusia yang sejarahnya tak dapat sakit? Kalau habis silap, bagi tahu Fir'aun tak sakit. Jadi bila Allah sayang kita, Allah bagi kita, Allah tanda yang Allah tu sayang, tanda yang Allah tu sayang, dan kita akan ingat Allah. Terus kita ingat dan terus kita ingat dan terus kita ingat. Inilah yang dipanggil bahasa Tuhan kepada manusia. Tanda Allah mengingati kita, tanda hubungan kita dengan Allah. Masih tak lagi engkau ingat aku dan engkau tak lupakan aku? Masa engkau senang dan masa engkau susah. Maka ketika senang pun ujian, ketika susah pun ujian. Ini orang saleh. Orang saleh, setiap apa yang datang kepadanya adalah ujian daripada Allah, tanda kasih. Kenapa? Kerana disitulah terjalinnya hubungan di antara hamba dan pemilik hamba. Orang kalau sayang kita, selalu tak diingat kita, Zan, ya kan? Selalu diingat kita. Kalau kita dalam keadaan susah, nanti dia akan datang. Dalam keadaan senang, dia akan datang. Maknanya, kenapa dia kerap datang? Sebab dia sayang. Laisa kamitslihi syai'un. Apatah lagi Allah dengan hamba. Lebih daripada itu. Baik. Sehingga kan ini seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, ihtazza 'arsyur rahman min maut Sa'ad bin Mu'az. Artinya telah bergegar arasy Allah ketika kematian Sa'ad bin Mu'az kerana kegembiraan menyambut rohnya. Dan mudah-mudahan Allah melindungi engkau daripada menjadi laksana binatang ternak. Seperti firman Allah ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, malaikat semua seronok menyambut akan rohnya Sa'ad bin Mu'az. Itu biarlah kematian itu kematian yang dicemburui. Biarlah kematian kita kematian yang dinanti-nanti. Biarlah kematian kita kematian yang ditunggu-tunggu untuk makhluk yang di langit. Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka itu laksana binatang, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa lebih sesat? Mereka ni macam binatang ternakan, macam kambing, lembu, kucing, tapi lebih sesat. Sebab mereka lebih zalim.
Mereka ada akal, ada ilmu, tahu, tapi masih lawan Allah. Masih lawan Allah. Masih tak nak berfikir mana yang betul dan mana yang sah. Pandai dah pandai. Maka tidak mustahil bahawa engkau berpindah daripada alam dunia ini ke dalam jurang api neraka Allah. Na'udzubillahi min zalik. Kita jangan masih hidup dalam dunia tapi kat sana kita pindah masuk neraka Allah. Hebat manalah kita, jangan sampai di sana kita dalam neraka Allah. Jadi orang baik, supaya kat sana kita dapat duduk dalam syurga Allah. Dan adalah diriwayatkan bahawa Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala diberikan kepada beliau segelas air sejuk. Lalu beliau memegang gelas tersebut dan terus saja beliau pengsan. Subhanallah. Apabila beliau telah sedar, lalu ada orang bertanya, kenapa tadi engkau jatuh pengsan? Beliau menjawab, tadi aku teringat angan-angan ahli neraka. Hasan Al-Basri ni ulama besar dan dia ahli sufi, wali Allah, kekasih Allah. Ketika dia memegang air sejuk, pegang gelas, dia pingsan. Kenapa? Dia teringat angan-angan ahli neraka apabila mereka nanti berkata kepada ahli syurga, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Maksudnya lempahkanlah kepada kami Allah, lempahkanlah kepada kami sebahagian daripada air yang ada pada kamu, atau apa saja makanan daripada rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kami. Macam mana ya? Ketika Imam Hasan Al-Basri dipegang air sejuk, dia teringat kalam Allah dalam suratul A'raf. Dia pegang, dia pingsan. Dia kata dia apa? Aku teringat akan permintaan ahli neraka, yang permintaan tu tak boleh dapat pun. Lepas itu dia katakan angan-angan. Apa kata ahli neraka kepada ahli syurga? Berikanlah kepada kami air ataupun makanan yang ada pada engkau. Dia pegang tu, dia teringat akan kalam ni, afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Mintalah sikit air, mintalah sikit air. Ya. Pingsan. Hasan Basri sampai pingsan. Macam tu bersihnya hati Hasan Al-Basri. Layaklah dia menjadi kekasih Allah. Baik. Ya Allah. Macam mana kita? Kita macam mana? Nak kata kita orang bagus. Macam mana kita? Nak kata kita orang saleh, nak kata kita orang apa? Nak dibandingkan dengan hati nurani, hati rohaniah ulama-ulama silam, tak mampu. Ya. Dengan air sejuk sahaja mereka boleh hampir kepada Allah. Dengan air sejuk. Nasihat ke-10, bangunlah beribadat di waktu malam.
Wahai anakku yang tercinta, seandainya ilmu semata-mata itu cukup bagi engkau dan tidak perlu kepada amalan, maka tidak ada faedahnya seruan suci di tengah malam. Seperti disebutkan, adakah di sana orang yang meminta sesuatu sampai 2/3 malam? Dan dalam hadis qudsi, wahai hamba-Ku, jika engkau beristighfar, minta ampun, aku ampunkan. Kalau engkau ada hajat, aku kabulkan. Kan? Subhanallah. Nabi kata, bangun tahajud doa. Doa dengan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Adakah di sana orang yang meminta ampun? Adakah di sana orang yang bertaubat? Nampak? Diriwayatkan bahawasanya sebahagian daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyebutkan tentang keindahan kepribadian Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah lalu baginda bersabda, "Na'mar rajulu huwa law kana yusalli bil lail." Artinya Abdullah bin Umar itu sangat baik orangnya. Apakan lagi kalau beliau bangkit semayang di waktu malam. Sampai Rasul dia itu orang yang tak pernah tinggal akan ibadat pada waktu malam. Sallu fil laili walau rak'atain, semayang pada waktu Allah, semayang pada waktu malam walaupun 2 rakaat. Tapi ini dengan hati yang menghadap kepada Allah. Kalau dalam istilah tasawuf, dengan hati yang bertawajuh kepada Allah, hati yang menghadap kepada Allah, semayang walaupun 2 rakaat tapi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, semayang tu sungguh-sungguh, bukan sambil ngantuk. Kesungguhan kita menghadap hadrah Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada salah seorang sahabat, "Ya fulan, la tukthirin nawma bil-lail, fa inna kathratan nawmi bil-lail yad'u sahibahu faqiran yawm al-qiyamah." Wahai fulan, janganlah engkau terlalu banyak tidur di waktu malam, kerana terlalu banyak tidur di waktu malam itu menjadikan seseorang fakir di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Maknanya beribadat, kita tak mampu semayang, tapi bila teringat tentang salat ni, hebatnya salat. Guru Abi dulu dia pernah pesan, apa pun masalah kamu, sujudlah. Apa pun masalah, sujudlah. Ini Guru Abi pesan. Abi teringat masa Abi nak pergi belajar ke Makkah Al-Mukarramah dulu. Abi tak ada duit, tahun 90-an. Abi tak ada duit. Masa tu pun nak beli ikan kira-kira dulu. Ikan bukan mahal masa tu. Kalau ikan pelaling tu lebih kurang dalam RM1.20 sekilo, sekati. RM1.20, RM2.50, macam tu lah. Tak lama tu naik RM2, RM2.50. RM2.50 lah paling. Kalau di kampung Abi dulu masih lagi dapat satu pinggan 5 sen ke RM1. Masa
Jadi ketika ada satu hamba Allah tanya dengan Nabi, dia kata, Cik, Cik nak belajar tak? Nak sambung tak belajar? Nabi kata, kalau nak sambung mungkinlah. Tak, sebab saya bukan orang pandai. Tapi kalau nak belajar, naklah. Siapa tolak nak belajar? Di mana? Nabi tanya. Dekat Mekah. Siapa tak nak? Saya nak lah. Kalau tak, dia kata, daripada hari ini sehingga bulan depan, sebulan ni siapkan duit boleh. Jadi Abi cakap dengan Umi, mustahil. Segi ilmunya mustahil. Mustahil kita dapat pergi. Tapi Abi cakap, kenapa adanya seruan ini dekat kita yang si miskin ni. Motor tak ada. Ada motor dulu pun motor buruk, jual tak laku, 300 laku lah. Lebih pakai Scrambler dulu. Scrambler masa tu 300 laku, Yamaha Ondoro 125. Motor buat mancing, si ikan. Tak ada duit, cari ikan lah kat sungai, kat lombok. Cakap dengan Umi, mustahil. Tapi kenapa si fulan ini datang kepada kita dan tawarkan tawaran ini? Lalu Abi teringat akan kalam guru. Dia kata, kalau ada apa-apa perkara yang kau tak mampu nak selesai, kau mampu selesai, kau tak mampu selesai, sujud. Inilah Abi nak cerita dengan kamu kebesaran salah dan keajaiban salah. Bukan Abi nak bagi tahu, tunjukkan apa yang Abi dah buat, tapi Abi nak cerita tentang keajaiban dan kebesaran salat. Satu hari selama hampir 21 hari habis salat sunat mutlak ni, minimum 50 rakaat, maksimum Abi tak nak cerita lah satu hari, tapi minimum 50 rakaat. 50 rakaat sehari maksimum, tak perlu Abi cerita. Dan dalam masa sebelum sebulan, Abi boleh habiskan beberapa aurat, antaranya salawat, tasbih, salawat ratusan ribu lah. Sebab Abi orang miskin. Jadi Abi nak sangat, ya Allah, aku tak tahu apa rahsia yang si fulan ini, hamba-Mu ini datang menawarkan untuk aku pergi ke dua tanah haram. Sebelum sebulan ada satu hamba Allah datang jumpa aku. Cik nak pergi Mekah. Dia tanya, Cik nak pergi Mekah? Habis cerita ni rasa lagi. Naik bulu roma habis cerita ni. Cik nak pergi Mekah tak? Habis kata, memang ada saya nak pergi Mekah, tapi saya mustahil lah pergi Mekah sebab saya tak ada duit. Jadi dia ambil, dia kata, dia keluarkan dari poket dia satu envelope, dia bagi Abi duit. Abi kira kat dalam rumah RM15,000, tahun 90-an, 15,000. Lepas tu nak pergi umrah murah tau, murah ya. Kalau tiket saja dalam 1,500 tiket saja. Itu yang Abi dapat pergi dengan Umi, dengan anak 3 orang. Yang Abi nak kongsi dengan kamu tentang Allah, kebesaran sujud. Iaitu jangan malu dan jangan kita tidak mahu sujud dengan Allah. Allah akan selesaikan masalah ini. Abi bercakap ini sebab apa yang Abi lalu. Iaitu apa yang Abi tak lalu, Abi tak nak sembang sebab Abi tak tahu. Kamu nak apa? Kamu nak ilmu, kamu sujud banyak.
Kamu nak apa? Along nak buat rumah, sujud banyak. Kalau main mesin banyak, tak boleh buat rumah along. Sujud dengan Allah, mengadu dengan Allah, dan Allah selesaikan. Jalan mana? Wallahu a'lam. Dan adalah diriwayatkan bahawa, bukan ni kat sini. Baik. Diriwayatkan bahawasanya ni'mar rajul law kana yusalli bil lail, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawah lagi. Baik. Wahai fulan, janganlah engkau terlalu banyak tidur di waktu malam, kerana terlalu banyak tidur di waktu malam itu menjadikan seorang fakir di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Wahai anakku yang tercinta, hendaklah engkau selalu mengingati firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi. Maksudnya, dan hendaklah engkau bangkit sembahyang tahajud pada sebahagian daripada waktu malam, walaupun 2 rakaat. Sebab itu antara amalan guru kami, iaitu Tuan Haji Ali bin Musa, orang panggil Tuan Haji Ali Seliau, dia ajar murid-murid dia, lepas semayang ba'diyah isya, semayang sunat witir 1 rakaat. Orang tanya, kenapa tuan semayang 1 rakaat? Ada orang kata tak ikut sunnah lah, apa semua. Dia kata, aku suruh ni mengikut maqam kalian. Maqam kamu, maqam tidur malam. Sekurang-kurangnya kamu telah mendirikan semayang malam pada setiap malam. Kalau maqam kita maqam awliya salihin, tak payah buat, memang kita bangun tengah malam. Ini jenis maqam orang yang kalau dia tidur memang qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sekurang-kurangnya pada setiap malam dia telah ada sunat witir 1 rakaat. Ni tarbiyah ulama dahulu. Lepas tu kita kan buat tak? Lepas semayang isyak, semayang kalau bukan bulan Ramadan, lepas semayang isyak, witir berapa rakaat? 1. Jadi apa yang Syekh Habib buat, semua Habib suruh kamu buat. Baik. Dan firman ini mengandungi makna suruhan, wa bil isharihum yastaghfirun, dan waktu sahur mereka sentiasa beristighfar akan Allah. Itu sekurang-kurangnya. Kalau kita malas, tak mampu nak sembahyang malam, duduk, kata ulama, duduk baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Baca istighfar sekurang-kurang. Moga kita masuk dalam kalam Allah, wabil isharihum yastaghfirun, dan waktu sahur mereka ini minta ampun. Dan firman ini mengandungi makna syukur, dan firmannya wal mustaghfirina bil ashar. Mereka yang jadi itu ialah orang yang selalu beristighfar waktu sahur. Mereka yang boleh bangun munajat pada waktu malam, golongan yang bersyukur akan segala nikmat Allah, mereka yang boleh bangun beristighfar pada waktu sahur. Dan firman Allah Subhanahu wa taala mengandungi peringatan, salasu aswati yuhibbuha Allah taala, sautu dhiqi wa sautu alladhi yaqra al-Quran wa sautu al-mustaghfirina bil ashar. Artinya
ada 3 suara yang sangat dicintai Allah. Suara ayam jantan yang berkokok pada waktu sahur, suara orang yang membaca Quran, dan suara orang yang beristighfar di waktu sahur. Ayam ni kan dia selalu kokok pagi kan. Pagi pukul 5 dia kokok kan. Kita orang dulu dah tahu nak ayam ni pukul berapa. Kebesaran Allah sebenarnya kalau orang yang nak berfikir. Tapi kalau orang yang tak nak fikir, dia tetap takkan fikir. Baik. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri, jadi Abi nak berhenti kat sini. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri, jadi malam besok Abi tak ada kelas, Abi minta cuti. Sebab malam besok Abi nak pergi ke madrasah Muslimat. Abi nak pergi sembahyang tarawih dekat sana, dekat Raudatul Ulum. Jadi Abi nak buka puasa sana. Dan Abi cuti malam esok. InsyaAllah malam esok Merul akan jadi imam tarawih. InsyaAllah Merul, boleh? Dan malam lusa kita sambung pengajian kita, InsyaAllah boleh. Abi kalau ada 2 badan senang. Satu badan kat sini, satu badan kat sana. Sebab satu je badan. Besok kalau ada di Terengganu, Abi kena nak bagi. Tak boleh, ada satu badan. Kalau madrasah kita di Terengganu siap, pun Abi kena fikir lagi macam mana lagi. Dan Nabi bersyukur sebab Allah Allah masih pilih Abi lagi untuk buat jalan ini, kerja ini. Dan kita minta dengan Allah supaya Allah tak keluarkan kita daripada jalan kebaikan. Sentiasa buat benda baik, jalan baik. Itulah doakan Abi diberi kesihatan yang baik, diberikan kesihatan yang baik, kekuatan tubuh badan untuk berbuat amal saleh. InsyaAllah. InsyaAllah malam lusa kita jumpa, kita baca kitab, sambung kitab kita insyaAllah. Allah wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami orang baik, kurniakan atas kami segala kebaikan, bukakanlah segala pintu kebaikan atas kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan kau kurniakan atas kami akan setiap nikmat-Mu beserta dengan kemurkaan dan kebencian-Mu ya Allah. Kurniakan atas kami setiap nikmat-Mu beserta dengan kasih-Mu dan keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hidupkan kami seperti mana hidupnya orang-orang baik. Matikan kami seperti matinya orang-orang baik. Ya Allah, jadikan kehidupan selepas kematian kami seperti kehidupannya orang-orang baik pada sisi Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا حلالا طيبا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.